Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam guru berjiwa pendidik. Kembali lagi bersama saya Nur Syamira Syuhada binti Pak Aziz. Hari ini saya akan mengajarkan cara menggunakan satu aplikasi video dan audio iaitu OBS Studio. Okey. OBS Studio ni boleh digunakan dalam PDPR dan ianya mempunyai pelbagai features yang boleh membantu guru untuk melancarkan serta memudahkan lagi PDPR tersebut. Jadi, tanpa membuang masa, mari saya perkenalkan OBS Studio ini kepada semua. Pertama sekali, kita pergi ke dekat Google Search dan kita cari OBS Studio. OBS Studio. Okay, OBS Studio atau nama penuh dia, nama panjang dia, Open Broadcaster Software. Dan OBS ni kebiasaannya digunakan oleh streamer lah. Untuk mereka stream, contohnya ada orang yang main game. Biasanya mereka stream menggunakan OBS Studio ni. Tapi jangan bimbang, kita cikgu pun boleh stream. Tapi bukan stream game lah. Kita stream mengajar matematik selama 5 hari. Macam tu. So, kita pun boleh stream. Dan stream ni tidak bermakna untuk game saja. Ini adalah juga untuk education. Dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan lagi. So, kita pergi dekat OBS Studio. Nampak? Apabila kita buka ni, terus ada 3 option iaitu Windows, Mac OS dan juga Linux. Mac OS ni untuk orang yang guna MacBook lah, Apple, orang yang guna Apple. Jadi tanpa membuang masa, kalau saya gunakan Asus je, jadi kita akan download untuk Windows. Tapi skip part ni kalau anda belum belum ada apps ni, okay, terus tekan yang mana laptop anda punya dan terus download. Saya skip sebab apa? Sebab saya dah download ni. Nampak tak? OBS Studio. Tak boleh nak zoom sini. OBS Studio ni saya tekan. Nampak tak OBS Studio? Dan saya record saya punya tutorial ni juga menggunakan OBS Studio. Jadi sambil saya record ni, sambil saya terangkanlah apa fungsi yang ada dalam OBS Studio ni. Okay. Yang pertama, kita pergi dekat atas dululah. Okay. Kita ada tools. Tools ni biasanya saya gunakan untuk output timer. Output timer ni contoh semasa kita record ni, kita memang nak kata kalau record 40 minit je. Lepas 40 minit stop sendiri pun kita boleh. Ataupun tak nak macam tu, close. Kita boleh je guna yang kat tepi ni. Nanti saya ajarkanlah caranya. Okay. Kita pergi dekat scene collection. Ada view. Kita ada edit dan juga kita ada file. Okay, file ni last sekali. Saya tak akan terangkan banyak sebab saya pun masih boleh kata noob ataupun masih baru dalam OBS Studio ni. Tapi saya akan ajarkan beberapa features atau beberapa fungsi yang penting. Walaupun saya beginner dalam OBS ni, tapi saya kerap kali menggunakan OBS sebagai student. Kerana saya masih lagi seorang guru pelatih di IPG. Dan juga bersama rakan-rakan. Macam tu. Jadi tak semestinya kita kena faham semua features yang ada kat sini. Kita guna yang mana penting sahaja. Okay. Yang pertama, okay, saya akan ajar dekat scene, nampak tak scene ni? Dan juga kita ada source. Okay, nampak tak video capture device? Okay, video capture device ni ada ni saya. Hai. Jadi kalau saya tekan, nampak tak? Ada mata ni saya tutup. Tak ada saya dekat sini. Dan juga saya pun boleh juga lock. Okay, kita bukalah. Sebab apa? Sebab saya sambil buat video tutorial ni, saya nak tunjukkan muka saya. Tapi kalau kita just nak record biasa, maksudnya record dengan suara tanpa gambar kita bolehlah tutup mata. Orang kata tutup mata. Yang display capture ni adalah ni. Yang kita punya screen ni lah kita display capture. Dan bukan itu sahaja, jangan bimbang. Kita pun boleh tambah lagi tau. Apa lagi kita nak insert? Kita nak insert image misal kata. Okay, kita cari image . Nak browse lah. Kita punya pictures. Macam biasa, saya ambil gambar IC saya. Gambar pasport, gambar IC pula dah. Okay. Nampak tak? Lah, tiba-tiba ada gambar manusia ni. Gambar saya. Maksudnya saya insert image. Maksudnya kalau kita rakam, nanti dekat screen akan sentiasa ada saya punya image ni. Okay, nampak tak? Letak kat atas. Macam, hai. Macam tu. Tapi, jangan bimbang. Kalau tak nak, kita boleh tutup mata. Tutup sekali. Tutup. Kita boleh tutup. Hilangkan dia lah. Maksudnya kalau kita record memang tak ada. Dan banyak lagi nampak kita boleh add output, browser, color, source, display dan pelbagai lagi pun kita boleh add text. Contoh misal kata, kita semasa kita nak
orang tahu yang kita ni tengah cakap bahasa Melayu sebenarnya. Bahasa Melayu. Maafkan saya. Bahasa Melayu. Okey. Tekan okey. Dan kita boleh pilih font. Okay, contoh saya nak gunakan font apa? Arial Black. Okey lah. Boleh pilih lagi besar mana atau mana. Okey. Ke mana pula tulisan saya ni? Okey, tak apa. Kita tengok. Teks bahasa Melayu ni. Okey, kita boleh sekejap ya, maafkan saya. Kita remove dulu. Kita add yang baru. Sebab tadi tak nampak kan. Saya pun tak nampak. So kita tambah yang baru. Bahasa Melayu. Okey. Saya tak ingat tambah di sini. Okey. Koma. Okey. Itu kalau kita nak tunjuk gambar lah. Tapi kita macam biasa kita boleh tutup mata kalau kita tak nak tambah. Kalau kita buka, ada balik. Tutup, tak ada. Macam tu. Okay, seterusnya kita pergi dekat audio mixer. Audio mixer ni, saya biasanya guna dua ni. Yang pertama desktop audio. Yang kedua adalah mic. Maksudnya, kalau saya tutup desktop punya audio, contohnya kalau saya masa tu tengah screen record, gunakan yang ni, dapat tak recording ni. Tapi saya tengah paparkan video daripada YouTube. Tapi awak tak tahu semua, orang yang melihat, yang kalau kita tengok balik video tu, kita tak boleh dengar suara YouTube tadi. Sebab apa? Sebab kita tak buka desktop punya audio. Dan yang mic ni adalah, suara saya bercakap, suara luar daripada laptop lah. Contoh saya. Dengar tak? Tak dengar kan? Jadi, disebabkan saya buka kedua-duanya sebab ada yang saya present, benda tu perlu didengari. Jadi, saya buka je kedua-duanya. Macam tu. Seterusnya adalah control. Nampak tak kita ada start streaming? Macam saya kata, OBS ni untuk biasanya kegunaannya adalah untuk streaming lah. Jadi ada start streaming, stop recording. Sebenarnya start recording. Sebab saya tengah record jadi ada stop lah. Jadi start virtual camera, studio mode, settings dan juga exit. Jadi saya biasanya cara guna macam mana? Ada orang tanya saya. Mesti nanti orang tanya, tu macam mana kita nak record? Caranya adalah kita minimize, kecilkan tab ni. Okay. Kita tekan start recording. Sebenarnya start recording kat sini. Lepas tu kita tekan ni. Kita tekan pergi ke bawah. Dan kita pun present apa yang kita nak present. Cakap macam tu. Lepas tu kita tekan dia stop recording apabila kita telah selesai. Okay, macam tu. Dan exit ni kalau kita dah settle lah. Dan kat bawah ni kita boleh lihat. Nampak tak? Kita boleh lihat kat sini. Dah berapa lama kita record? Durasi tu. Contohnya kita record untuk pembentangan dan pembentangan tu dah kata kalau 30 minit kena stop. Jadi kita boleh tengok lah kat sini. Dah 30 minit ni dah kena stop ni. Macam tu. Dan juga saya ada nak terangkan sedikit lah berkenaan dekat source ni. Iaitu dekat kita punya video capture device. Video capture device ni. Saya ni video capture device ni adalah kita ni lah. Kita boleh tekan sini. Sini. Tekan filters. Hai. Maksudnya, kalaulah kita ni kan, kita tengah record video ni, kita boleh tekan tambah. Kita boleh apply chroma key. Maksudnya kalau kita nak buat belakang kita ni green screen, kita boleh backing kat sini. Maksudnya kat sini, tapi dekat asrama ni saya tak ada green screen. Jadi saya terpaksa record macam ni lah. Maafkan saya disebabkan kekurangan ini. Okay. So kita boleh back. Ni kata kita boleh, jangan bimbang lah. Kita boleh backing benda tu. Benda tu bukanlah satu masalah. Okay. Okay. Sekejap saya nak lari Didi. Saya nak remove sekejap ya. Yes. Okay, hilang dah saya. Jangan bimbang. Nanti saya ada balik. Bukan. Discard. Kita tambah. Kita tekan untuk tunjuk gambar muka kita tadi. Kita tekan video capture device. Okay. Hai. Okay. Benda ni saya nak tunjuk kita boleh adjust. Nak tunjuk separuh je ke muka macam itu. Kita boleh adjust lah. Jangan bimbang. Benda boleh adjust.
Jangan takut. Okay, so kita just letaklah kita nak ada kat mana kan. Lepas tu, nak kecil mana, nak besar mana, semua ni kita boleh adjust ikut kat sini. Kita boleh beki. Ni saya kecilkan lagi sikit. Okay, nampak saya kan? Okay. Dan kat situ, makna kata kalau kita, kebiasaannya sebagai seorang pelajar dan seorang guru, biasanya kita gunakan OBS Studio ni adalah untuk record. Record screen sekali dengan suara, dan juga kalau kita nak ada muka kita sekali macam saya sekarang ni, saya buat video tutorial guna muka saya. So nanti apabila kita tengok balik video tu, ada suara, ada apa yang kita present dan juga ada gambar diri kita lah. Jadi saya rasa OBS Studio dia sangat sesuai untuk digunakan dalam PDPR, dan juga tak kira lah cikgu ke murid ke, semua boleh gunakan OBS Studio ni dan sangat membantu untuk melancarkan lagi PDPR. Itu sahaja video tutorial daripada saya mengenai OBS Studio. Sekian, terima kasih.